Saya sendiri esok mengundi di sekolah sains Pokok Senar. Bukan saja saya, adik-beradik semua ada 14 orang confirm. Semua Datuk Mahfuz. Semua baliklah. Duit minyak semua bayar sendiri. Tak gaduh minta Datuk Mahfuz. Saya nak perkenalkan adik saya sudah Simon bangun dan lambaikan. Calon Parlimen Pokok Senar. Alus tak. Sorry, alus tak. Terima kasih Simon. Rakan saya Datuk Zul bagi kawasan Parlimen Pendang. Tak boleh tinggal juga abang saya yang tinggalkan Kota Raja. Tapi semalam bila saya tengok crowd Kota Raja grand finale, saya rasa Berhad, insya-Allah majoriti bertambahlah. Kota Raja Tuan Haji Muhammad Sabu. Tuan-tuan, saya sendiri di P18 Kuliah Madak Baru. Mudah-mudahan kalau ada adik-beradik di sini, tak kiralah kampung Kerak Telunjuk ke, kampung 300 ke, Sedem ke, Mahang ke, Selama ke, Iguan ke, kampung Bagan Samak ke, kampung Badilishah, Sungai Ulak, Ayak Merah, Ayak Putih, tak kiralah nak. Kampung-kampung yang saya sebut tu, kalau ada adik-beradik, tolong bagi tahu. Tadi kawan sekolah saya, sekolah Pokok Senar, beritahu Datuk, besan saya orang Madak Baru. Esok dah siap nak mengundi Datuk. Itu dia. Jadi, itu cara dia. Malam ini, dalam kempen ini saya ada 3 perkara. Yang pertama, bidasan. Yang kedua, saya nak olah, mulai besok 19 hari bulan, Pakatan Harapan ini kalau terpilih membentuk kerajaan, nak bawa Malaysia dan rakyat pergi ke mana? Dan apa yang kita nak buat dulu? Yang ketiga, saya akan sebut perancangan, rencana yang sudah pun ada dalam pembikinan pasokan di bawah Datuk Seri Anwar. Bahkan 3 hari lepas, saya, Datuk Seri Anwar, Tuan Haji Muhammad Sabu, Anthony Loh, masih lagi duk perbetul beberapa checklist senarai semak kami. Besok, semua ahli parlimen kita akan berkumpul di satu tempat di Kuala Lumpur, bermula jam 8, kemudian dari situ kita akan ikuti keputusan. Dan langkah-langkah seterusnya akan kita umumkan. Tapi untuk kempen malam ini, saya mula dengan bidasan. Saya dengar ucapan Menteri Besar Kedah ketika berkempen di Tambun yang membawa kepada Peguam Datuk Seri Anwar hantar surat kat dia, suruh minta maaf. Baik. Apa ucapan dia? Ucapan dia adalah mempetikaikan pengampunan diraja yang telah diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong, waktu itu Sultan Kelantan, kepada Datuk Seri Anwar. Ayat Menteri Besar ketika berucap di Tambun ialah, Pakatan Harapan jadi kerajaan saja 2018, dia lepaskan seorang banduan melalui lembaga pengampunan yang tak mesyuarat langsung. Ya. Datuk Seri Anwar dilepaskan, kata Sanusi, lembaga pengampunan tak mesyuarat pun. Tup-tup, keluar. Dia kata, busuk-busuk aku ni, dia kata, sebagai Menteri Besar, aku adalah ahli lembaga pengampunan negeri. Betul lah, siapa jadi Menteri Besar? Lembaga pengampunan. Dia kata lembaga pengampunan bukan boleh panggil gitu-gitu aja. Lepas tu terus bagi keluar. Baik. Kerana capuinya mulut, tak hati-hati, tak cermat, fikir dia jadi Menteri Besar, lesen untuk dia cakap apa saja. Tuan-tuan, saya Saifuddin Nasution, bersama dengan abang Datuk Seri Anwar, almarhum Rosli Ibrahim, kami usahakan lama proses pengampunan, atas asas bahawa Anwar tak patut duduk dalam penjara kerana
tidak melakukan jenayah yang dia dituduh dan dia dipenjarakan. Atas asas itu, kita kata bahawa dia perlu mengemukakan pengampunan. Bagaimana cara dia? Saya dan Datuk Johari Abdul, kami mula dengan jumpa bekas peguam negara, Abu Talib Osman, di Royal Selangor Club. Nak faham dulu, pasal apa Abu Talib? Dia yang menjadi peguam negara ketika Mokhtar Hashim dibebaskan. Dia yang menjadi peguam negara ketika Harun Idris mendapat pengampunan. Jadi kita mesti jumpa orang yang betul. Nak faham lembaga pengampunan ini kuasa siapa? Jawabnya kuasa yang di-Pertuan Agong. Perkara apa? Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Siapa lagi? Perdana Menteri. Lagi peguam negara. Lagi siapa saja yang Agong nak pilih duduk dalam jawatan kuasa itu. Apa lagi kita nak kena buat? Kena ada petition. Siapa yang patut kemukakan? Anwar pun boleh, peguam dia pun boleh, Wan Azizah pun boleh, Nurul Izzah pun boleh, Saifuddin pun boleh. Siapa saja, any Tom, Dick and Harry boleh buat petition untuk mohon Tuanku Agong ampunkan Anwar. Siapa yang bagi tahu kita ni? Bekas peguam negara. Kita nak belajar. Dalam kes Anwar, siapa sign petition? Nurul Izzah, Wan Azizah dan Nurul Nuha. Baik. Bila kita angkat sejurus selepas kita menang dalam memerintah. Apa keperluannya? Satu, petition. Wan Azizah, Nurul Izzah, Nuha. Apa lagi? Laporan perubatan. Siapa yang siapkan? Dr. Jayandran. Meninggal dah doktor itu. Lagi, saya hubungi Datuk Zul, Ketua Pengarah Penjara. Saya kata, can you please send me the best officer to facilitate us to prepare the documentation. Dia pun hantar pegawai dengan borang, tolong kita siapkan. Lengkap semua itu, kita duduk dengan pegawai Istana Negara. Kemudian, kita bawa pergi ke pejabat peguam negara. Waktu itu, peguam negara, Tun Mahathir tak pakai dah. Tun Afandi Ali. Pasal apa kita nak pakai dia? Dia tutup kes siasatan dan rasuah 1MDB ke atas Najib. Takkan bila kita jadi kerajaan, kita nak pakai peguam negara yang tutup dan hapuskan bukti mengaitkan 1MDB dengan Datuk Najib. Kita tak pakai dia. Kita pakai peguam cara negara, iaitu Datuk Zaki Ahlud, orang Butterworth Pulau Pinang. Saya bawa dokumen semua itu ke bahagian halawan undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Sebab bahagian halawan undang-undang sekretariat kepada lembaga pengampunan. Kita bersiap semua. Kemudian saya berjumpa dengan pegawai istana dan juga Tun Dr. Mahathir. Yang ini, Sanusi ini bukan tawan apa pun. Bukan erti apa pun. Tapi kerana kebencian dia, tak mau langsung bertanya dan semak fakta. Kemudian tarikh ditetapkan. Bila? 16 Mei, lembaga pengampunan yang dipengusikan oleh Agong, iaitu Sultan Kelantan ketika itu. Berapa hari bulan lembaga pengampunan mesyuarat? 16 hari bulan Mei 2018. Mesyuarat di mana? Istana Negara. Pukul berapa? 10 malam, 10 pagi. Jelas kan tu? Hang tahu mana Saifuddin? Aku tunggu di situ masa tu. Hang Sanusi duduk di mana? Macam mana hang capui kata lembaga pengampunan tak mesyuarat? Tup-tup Anwar keluar. Kalau nak merepek pun, jagalah sama orang Kedah. Malu orang Kedah ada menteri besar macam ni. Betul atau tidak? Tak senonoh langsung. Tuan-tuan, apa keputusan lembaga pengampunan? Pengampunan ini ada video pun, video pengampunan penuh tu. Tuanku Agong kata, Datuk Seri Anwar, kes 98 dan kes 2015, saya sebagai di-Pertuan Agong nak bagi tahu Datuk Seri, semua itu adalah miscarriage of justice.
Datuk Seri in the first place tak patut didakwa langsung dalam kes ini kerana Datuk Seri tak buat perkara itu. Lembaga pengampunan bagi pengampunan berasaskan dua perkara. Sama ada dia nak mengampunkan hukuman 20 tahun kepada 10 tahun, 10 tahun pada bebas, penjara seumur hidup kepada penjara 15 tahun. Itu dia ampunkan dari segi hukuman. Yang kedua, dia ampun dari segi sabitan. Dalam kes Anwar ini adalah pengampunan penuh. Pengampunan penuh oleh lembaga pengampunan diraja yang dipengurusi oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang ada dalam itu termasuklah Peguam Cara Negara dan Tun Dr. Mahathir pun ada sekali pada 16 bulan di Istana Negara yang membuat keputusan pembebasan Anwar. Tiba-tiba hang pi kempen di Tambun, hang kata lembaga pengampunan tak mesyuarat langsung. Aku nak abak kat hang Sanusi, lembaga pengampunan mesyuarat 16 Mei 2018, 10 pagi bertempat di Istana Negara, dipengurusikan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Kelantan. Nah, siapa yang ada nombor telefon dia, pihak mak tu. Merapu. Baik. Bila dia celupa kata lembaga pengampunan tak mesyuarat, tutup Anwar bebas. Dia ni telah memfitnah Yang di-Pertuan Agong, dia mencemar Yang di-Pertuan Agong, dia ridicule. Ridicule ni makna mengejek institusi Yang di-Pertuan Agong. Ini. Sebab itu, Peguam Datuk Seri Anwar, Syangkaranaya, hantar kat dia. Kemudian dia berucap semalam, dia kata, aku akan lawan dalam mahkamah. Okey, hang tunggu. Selesai kita bentuk kerajaan dengan sokongan tuan-tuan, kita pilihkan dia. Tuan-tuan, ha? Mamat tahu dia ceramah saya tiap malam. Saya bukan cengeng macam ni pun. Tapi saya pantang kalau orang politik menipu macam ni, melerai-lerai melampau sangat. Saya bukan macam tu. Kempen pilihan raya saya ni, explain and persuade. Explain and persuade. Itu saya. Semua orang tahu cara saya ni. Cengeng nampak, tapi hati lembut. Tuan-tuan tahu. Tuan-tuan, ha? Baik. Tuan-tuan, kita ni duduk di mana lah ni? Tuan-tuan, pilihan raya ni dibuat dengan latar belakang negara kita baru saja melepasi pandemik COVID. Baru aja. Dan COVID ni mengorban 36,000 nyawa. COVID ni kena kat semua orang. Melayu pun kena, Cina pun kena, India pun kena, Siam pun kena. COVID dia bukan kena rupa orang pun. Dia kena. Kesan pada ekonomi dan kehidupan rakyat itu parah. Pilihan raya ni juga dibuat ketika Rusia dan Ukraine berperang dan ada kesan pada kita. Kesan apa dia? Yang paling teruk apa dia? Kita beli baja daripada Ukraine dan Rusia. 1 bilion ringgit setahun. Bila perang, kapal tak boleh belayar. Kilang baja tak boleh buat. Jadi bekalan makin kurang. Harga jadi naik. Orang buat bendang sekarang ni menggelupok, bayar baja harga lebih tinggi. Betul atau tidak? Ini keadaan dia sekarang ni. Nah. Baik. Pilihan raya ni juga dibuat, semua orang duk ramal esok ni, tak ada siapa pun akan dapat 2/3 majoriti. Zaman tu dah tamat dah. Yang kita duk ligan ni 112 out of 222. The simple majority is 112 out of 222. Kita, ni hak kita duk race ni. Dalam 222 itu kita mempertaruhkan bahawa kita nak pertahan kerusi yang kita sedia menang. Pakatan Harapan menang di mana? Kuala Kedah, Alostak, Pokok Sena, Merebuk, Sungai Petani, Padang Serai, Tangguh, kemudian Kulim Adak Baru. Itu yang dah kita menang. Kita nak menang lagi besok dan kita minta tuan-tuan bantu sungguh-sungguh untuk menangkan kerusi yang kita sedia menang. Itu yang pertama. Untuk dapat 112, kita mesti tambah kemenangan. Kita harap kita boleh menang Kubang Pasu,
Pendang, Jerelun, Langkawi sekalipun, kita harap kita boleh menang. Baling, Sek, Padang Terap. Baik. Kita nak capai 112. Tuan-tuan, 2/3 majoriti ni dah tak ada dah. Payah dah. UMNO pun takkan dapat, kita pun tak dapat. Kita ukur baju di badan sendiri. Perikatan pun tak dapat. Pilihan raya ni juga dibuat ketika $1 bersamaan RM4.7. Zaman Pakatan Harapan Merintah, $1 bersamaan RM3.8.5 Tengok tuan-tuan. Apa kaitan pilihan raya dengan $? Kita ni tak cukup makanan. Susu kita kena beli. Daging kita kena beli. Beras kita kena beli. Kita ada Bendang, Mada, Kada, Tanjung Karang, Seberang Perak, Kota Belud. Kita ada. Himpun semua hasil padi cuma 2 juta tan. Rakyat Malaysia makan 3 juta tan. 1 juta tan lagi beli dari Vietnam, Thailand, India, Pakistan. Itu specialty rice, basmati. Banyaknya beli daripada Vietnam. Tuan-tuan, kita tak cukup. Ikan tak cukup. Daging pun tak cukup. Daging kartel terus. Satu syarikat saja menguasai 90% daripada import. Kartel. Sebab itu kita kena cepat ambil kerajaan. Kita kena rongkai kartel ini. Barulah harga jadi lebih murah untuk rakyat berbelanja di bawah. Ini cara yang kita nak buat. Tuan-tuan, kerana itu, saya kata tadi, kita nak bawa Malaysia ke mana? Saya tuan-tuan, yang pertama, tadi, Datuk Mahfuz, dia dah berangan dah nak bisik apa kat Datuk Seri Anwar. Sila, tak ada masalah Datuk Mahfuz. Saya kalau bila bisik kat Datuk Seri Anwar, saya pun nak bisik beberapa perkara. Yang pertama, mesyuarat kabinet yang pertama dan kedua dan ketiga, tak usah bincang tajuk lain lagi. Berhormat, kapal LCS tak siap, 9 bilion habis, kapal tak siap, hak tu mesyuarat kabinet ke-6 ke-7. Tak apa. Mahfuz, kompleks sukan, kita genjak sikit tak apa. Apa yang awal? Yang awal adalah, saya akan cadangkan, segera ditubuhkan Jawatankuasa Kabinet, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup, dipengerusikan oleh Anwar sendiri, Perdana Menteri, untuk uruskan kos sara hidup yang meningkat dan cari jalan untuk turunkan harga barang. Yang tu dulu. Yang tu tak padan, menteri-menteri lain tak padan. Hak tu mesti Anwar Ibrahim sendiri, pengerusi Majlis Tindakan Kos Sara Hidup. Apa maksud kos sara hidup? Pendidikan, belanja pendidikan. Tiap-tiap bulan, anak sekolah, belanja anak sekolah, anak mengaji kolej, anak mengaji universiti, anak belanja sekolah, buku dan keperluan. Apa maksud kos sara hidup? Tiap-tiap bulan, bayar ansuran kereta atau naik pengangkutan awam. Apa maksud kos sara hidup? Bayar ansuran rumah atau sewa rumah. Apa maksud kos sara hidup? Bayar bil api, bil air, bil telefon. Apa maksud kos sara hidup? Belanja kesihatan, demam, pergi hospital, pergi klinik, kena keluar belanja. Apa maksud kos sara hidup? Belanja barang makan setiap hari. Ini kos sara hidup yang sekarang mencanak, inflasi meningkat, harga barang tinggi, rakyat bawah ni lemah dengan keadaan sekarang. Betul atau tidak? Yang ini kerajaan baru Pakatan Harapan kena selesai dulu mulai 20 hari bulan sebelah ini, sejurus selepas berbentuk kerajaan. Ini telur ayam pun tak cukup. Ini bukan rocket science. Panggillah syarikat pengeluar ayam, telur ayam dan ayam. Panggillah. Mereka ni syarikat tersenarai di bursa. Hak terbesar apa dia? Leong Hap. Siapa nama presiden dan CEO dia? Tan Sri Perancis. Panggil dia, Tan Sri. Leong Hap boleh keluar berapa juta telur?
Nombor satu, kerajaan kena tahu rakyat Malaysia makan telur ayam berapa biji sebulan. Barulah boleh tahu. Kalau kita tahu rakyat Malaysia ni, roti telur ke, mi rebus kena ada telur ke, laksa telur ke, telur mata lembu ke, telur mata kerbau ke, telur dada ke, berapa biji sebulan rakyat Malaysia makan telur? Kena ada data. Jawabnya 975 juta biji sebulan. Rakyat Malaysia kuat makan telur. Kalau kerajaan nak buat dasar, mesti ada data. Pakatan Harapan, kalau nak tolong, buat dasar baru, dasar-dasar nak tolong rakyat mesti berasaskan data. Data-driven policy. Ini Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Bukan tahu apa pun. Kita ni ada kekuatan sebenarnya. Bila dah tahu apa keperluan, tu baru satu contoh. Panggillah syarikat pengeluar telur ayam dan ayam. Leong Hap, hang boleh hasilkan berapa? 350 juta. Catat. Next. Syarikat lain. 270. Next. Panggil. Kira tengok. 950. Short 25 juta. Tanya dia apa masalah. Dia kata kami boleh hasilkan banyak. Tapi pekerja payah. Orang tempatan tak mau kerja. Panggil Menteri Dalam Negeri. Panggil Menteri Sumber Manusia. Mampus ada pengalaman kementerian itu. Panggil. Tolong percepatkan, fast track proses pengambilan pekerja. Barulah ladang yang menghasilkan telur dan juga ayam ni tak bergelut dengan masalah pekerja. Itu cara kerajaan buat kerja. Set the policy, identify the problem, set the direction, provide the leadership. Payah apa sangat? Ini bukan rocket science. Ini telur ayam pun tak cukup. Berbulan-bulan tuan-tuan, dia tubuh pasukan jihad. Jihad. Ni tak gaduh jihad pun bab ini. Ini straightforward punya tuan-tuan. Kalau kita boleh buat pada tahun 2018, kita boleh buat esok, lusa dan seterusnya. Kawal harga barang dan kurangkan kos sara hidup. Tuan-tuan cuma perlu sokong dan letak pakai tahapan sebagai kerajaan. Tuan-tuan, untuk buat itu semua, kita kena ada pemimpin yang bersih. Kalau terpalit rasuah ni, tak jadi. Nah, sebab itu Anwar Ibrahim kata calon, hang boleh jadi calon. Tolong isytihar harta dulu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya masa jadi menteri, 2 tahun turut-turut, saya jadi orang yang paling awal, top 3, yang isytihar harta pada SPRM. Duit dalam akaun, harta dalam bentuk rumah, kereta, kita straightforward. Kita bukan macam harta Ismet Ulam Raja di luar negara. Gudang, laut, tak ada. Jadi isytihar apa masalah? Bagi tahu. Menjadi kaya tak salah. Islam tak larang jadi kaya. Tak ada. Sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf kaya. Saidina Abu Bakar kaya. Saidina Umar kaya. Kalau tak kaya macam mana masa nak bersiap perang, Nabi kata, Umar, berapa banyak bahagian kamu untuk biaya perang ni? Umar kata, aku bagi separuh harta aku. Nabi tanya Umar, hang ada apa lagi? Aku dah separuh lagi. Nabi kata, Abu Bakar berapa? Abu Bakar kata, aku bagi semua harta aku. Nabi tanya, apa lagi kamu ada? Aku masih ada Allah dan Rasul. Kalau orang ni tak ada harta, macam mana Nabi nak suruh? Minta masa nak perang. Menjadi kaya tak salah. Yang salahnya yang kena tengok jalan mengumpul harta itu. Usaha sendiri ke ataupun sakau rasuah. Kerana itu nak jadi pemimpin dalam era Malaysia baru ini, kena isytihar harta. Biar rakyat tengok. Harta sebelum jadi kerajaan, harta sebelum jadi menteri, dengan 5 tahun selepas jadi menteri, harta bertambah ataupun tidak. Itu aja. Barulah nak boleh bisyarah depan orang ni dengan yakin. Yang ini PAS dia tak faham bahasa ni. Sebab itu Presiden PAS kata, isytihar harta itu kerja bodoh. Nampak?
pada dia governance, tata kelola, integriti tak ada dalam kamus dia. Nah, tak ada. Syurga neraka. Itu pada dia. Kita duk cerita kos sara hidup, integriti, nak bawa rakyat kepada era baru, kehidupan yang lebih baik untuk Melayu, Cina dan India. Itu kita. Dia komunis, syurga, neraka. Dia pergi komunis, dia pergi kot tu. Mana ada rancangan dia? Jadi, jangan terjebak. Jangan terjebak. Nah, sebab dia biasanya one way traffic aja, ceramah aja. Dalam parlimen saya tak pernah tengok sejak saya berada di parlimen 2008, tak pernah tengok dia engage dalam perdebatan. Tanya Mamat, tanya Mahfuz orang lama, tak pernah. Kita enjoy debate. Pasal salah, silakan. Ada soalan, baling silakan, saya duduk. Tan Sri Petua, saya bagi laluan. Macam tu kita. Ini tidak. Dia habis mengajak, nah, daripada dulu, sambung mengaji, balik mengajak di masjid, one way traffic, mengajak ya. Lepas tu tutup, masuk masjid, rumah dia balik. Dia tak pernah engage dalam dialog, forum, counter argument, tak pernah. Dia dijulang oleh pengikut dia, diletak pada satu kedudukan untouchable, that he can do no wrong. Sebab itu pemikiran politik dia jumut dan beku. Pada dia, yang ini komunis, yang ini tak beriman, yang ini tak masuk syurga. Dia fikir begitu. Ini politik Malaysia yang dah merdeka lebih 60 tahun. Takkan nak bergelumang dengan politik gaya lama. Politik sekarang ini adalah Melayu, Cina, India. Ini negara kita. Ini negara kita. Anwar kalau jadi Perdana Menteri untuk Melayu, untuk orang Cina dan untuk orang India. Anwar kata, saya tak perlu jadi Cina untuk faham masalah orang Cina. Saya tak perlu jadi India untuk faham hak orang India. Saya mesti jadi Perdana Menteri yang adil untuk Melayu, Cina, India, Iban, Dayak dan Kadazan. Itu cara dia nak bawa. Dia takkan ambil kerja Tuhan. Syurga neraka kerja Tuhan. Maliki yaumiddin. Tuhan hari kemudian. Itu kerja Tuhan. Kita beriman ada syurga neraka. Tapi kita tak ambil kerja Tuhan. Kerja kita dalam politik, nak guna hak kita. Dan hak kita itu adalah besok. Untuk tunaikan tanggungjawab. Tuan-tuan, ini mesej yang kita nak bawa. Karena itu, jam 11, 30 minit terakhir adalah pusingan untuk abang saya sudah mat sabu. Nah. Kempen mesti berakhir dengan memperkenalkan calon lagi sekali. Mula-mula tadi saya dah perkenalkan, penutup pun mesti perkenal, ulang dan ulang dan ulang. Okey, sekali lagi. Calon Parlimen Alor dalam kertas undi nombor berapa Simon? Nombor 4. Calon nombor 4 Pakatan Harapan Parlimen Alor. Datuk Mahfuz Omar dalam kertas undi juga nombor 4 bagi Parlimen Pokok Sena. Datuk Zul calon Pakatan Harapan Pendang dalam kertas undi nombor 2. Nombor 2. Abang Mat di Kota Raja. Kalau ada sini waris-waruh nak, Abang Mat nombor apa? Nombor 5 di Kota Raja. Baik. Daripada 8. Kulim Banak Baru. Peringat orang dah kan? Kita pun kena peringat juga. Nah, saya Saifuddin Nasution P018 Kulim Banak Baru, ada 4 calon. Nama saya nombor 1 atas sekali. Mudah-mudahan esok diumumkan oleh pegawai pilihan raya pun calon nombor 1 lah yang mendapat majoriti yang mengesahkan kemenangan. Saya harap begitu sebab saya nak Kulim menyumbang kepada Pakatan Harapan menuju Putrajaya. Saya nak begitu. Pendang, Pokok Sena dan semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Atas kehadiran semua, saya ucapkan terima kasih, salute, ketahanan,
dan kerja kuat anda. Kami sangat hargai. Cukup, saya akhiri setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.